anak Sarawak, sama-sama jaga Sarawak. Kita sayang Sarawak, sanggup berkorban untuk Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha, membara di dalam jiwa. Inilah negeriku, tanah tumpah darahku, sama-sama kita jaga Sarawak. Sarawakku sayangku, kebanggaanku selalu, aman makmur selamanya Sarawakku. Rakyat bersatu padu, pemimpin mengambil tahu, menuju mercu Sarawak maju. Kita anak Sarawak, sama belah nyentuh Sarawak. Kita sayang ke Sarawak, sanggup berkeradai ngetan ke Sarawak. Oh ha, mari laungkan bersama. Oh ha, membara di dalam jiwa. Inilah negeriku, tanah tumpah darahku, sama-sama kita jaga Sarawak. Sama-sama kita jaga Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat gas, hari penghulu segala hari. Dan hari ini 30 Julai 2021 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1442 Hijriah, semestinya bersiaran secara langsung di TV Sarawak, TVS kata orang. Dan juga kita bersiaran di My TV dan tidak ketinggalan kita juga bersiaran di platform Facebook TVS dan juga Sejahtera Asia. Apa khabar semuanya? Semoga sihat sejahtera. Walau apa juga yang dilakukan, apa juga yang hendak dirancang, semoga ianya dipermudahkan dan segala urusannya berjalan dengan lancar. Betul tak, Gas? InsyaAllah. Sihat, Gas? Alhamdulillah sihat. Sedikit kurang sihat sebenarnya. Tapi tak apa, itu tak pernah mematahkan semangat kita untuk terus menyampaikan informasi terkini kepada mereka. Dan begitu juga kepada anda. Kami harapkan agar di pagi Jumaat ini, 30 Julai 2021 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1442 Hijriah, dalam kita berperang dengan musuh halimunan COVID-19 dan apa jua sahaja keadaan yang anda alami sekarang ini, pastikan anda untuk sentiasa kekal positif. Itu yang paling penting. Betul. Kiranya pada blok yang ketiga nanti, Wan Alif akan banyak bawakan perkembangan dari segi politik. Ya, betul. Dan saya juga akan bawakan perkembangan kepada anda dari aspek sukan. Tapi untuk blok yang pertama ni, Wan Alif, kita bersama dengan siapa? Kita bersama dengan Profesor Fakulti Perikanan Universiti Teknologi Mara UiTM. Kita akan bersama dengan Profesor Dr. Corina Joseph dalam topik memupuk kejayaan wanita dalam bidang penyelidikan. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Dah breakfast, Doktor? Dah. Alhamdulillah dah breakfast dah. So, Doktor, hari tu terima kasih daripada Sejahtera Asia kerana sudi datang bertandang dengan kita pada hari ini. Betul tak, Gas? Bukan orang sebarang, orang UiTM. UiTM Kuching Sarawak. Bukan UiTM kat
tempat lain, UiTM Sarawak. UiTM Cawangan Sarawak. Cawangan Sarawak. Iya betul. Dan hari ini kita akan membicarakan seperti mana topik yang kita maklumkan tadi, iaitu memupuk kejayaan. Memupuk kejayaan wanita dalam bidang penyelidikan. Ini bukan sesuatu yang asing lagi, Gas. Kita tahu nama-nama wanita di luar sana pun telah pun menaik. Bukan sahaja sebagai seorang pemimpin pun ada, ketua masyarakat, sebagai seorang pengarah, pengurus dan sebagainya. Apa tidaknya lagi sebagai seorang tenaga pengajar seperti Profesor sendiri. Dan Profesor Dr. Corina Wan Alif, beliau telah dilantik sebagai Member of Advisory Committee Global Certification Program for Professional Sustainability Reporting. Dan itulah saya kira pencapaian yang membawa beliau pada hari ini untuk bercerita kepada kita bagaimana peranan terutamanya golongan wanita ini untuk berjaya dalam bidang penyelidikan. Jadi Profesor, kalau boleh Profesor ceritakan dahulu, sebelum berjaya menyandang jawatan tertinggi sebagai Profesor penuh di UiTM, mungkin ada beberapa cabaran dan halangan yang ditempuhi, lebih-lebih lagi mungkin stigma terhadap golongan wanita sebelum berjaya menyandang jawatan ini, Profesor. Ya, dari segi proses mencapai jawatan sebagai seorang profesor di UiTM, saya berpendapat ianya lebih menuju kepada satu proses ataupun perjalanan, bukan sebagai satu halangan. Ya, untuk mencapai jawatan sebagai seorang profesor di UiTM, ada beberapa syarat kenaikan pangkat yang perlu kami lalui, ya. Terutamanya syarat skim kenaikan pangkat, syarat AM, dan untuk jawatan profesor sendiri ada syarat wajib, kriteria umum dan kriteria khusus. Dan kami juga perlu memenuhi 7 aspek utama. Pertama, pengajaran dan penyeliaan pasca siswazah. Kedua, penyelidikan, penerbitan dan persidangan. Ketiga, konsultansi. Keempat, inovasi dan pengkomersialisation. Kelima, khidmat masyarakat seperti yang saya buat sekarang. Universiti dan juga pelajar. Keenam, sanjungan dan akademik, anugerah akademik. Dan ketujuh, kepimpinan dan kualiti kepribadian. Ya. Jadi saya bagi pengalaman saya sendiri, ya, dari aspek pengajaran, penyeliaan, penyelidikan itu merupakan satu rutin sebagai ahli akademik di universiti. Tetapi aspek menggraduatkan pelajar PhD sebagai penyelia utama, itu merupakan halangan saya, sebab pelajar PhD saya yang pertama sebagai penyelia utama mendaftar tahun 2018, graduat awal tahun ini, dan selepas itu saya dipanggil untuk tembuduga dan seterusnya dinaikkan pangkat. Ya. Jadi proses penyeliaan tak ada masalah. Cuma menggraduatkan pelajar PhD sebagai seorang penyelia utama. Saya mempunyai beberapa student masters melalui mod penyelidikan sebagai penyelia utama. Tetapi itu tidak diambil kira untuk jawatan profesor. So, pada pendapat saya, ia bukan satu halangan, tetapi merupakan satu kualiti yang kita perlu ada sebagai seorang profesor. Dan sebahagian ketetapan ini kita boleh kontrol, kita boleh kawal. Tetapi selebihnya lebih kepada soal rezeki dan juga timing. Itulah yang saya lalui. Masa itu penting juga, guys. Apa-apa yang kita lakukan memang masa agak penting. Sebab masa ni kita tak boleh ulang lagi. Kalau kita dah jalan ke depan, jalanlah ke hadapan dan teruskan perbaiki dan terus menambah baik apa yang kita hendak lakukan. Okey, Prof. Seperti yang Prof ceritakan tadi, mungkin tema yang dipilih iaitu yang melibatkan takbir urus, perekonomian, sektor awam, kriminologi, kewangan ini yang dipilih oleh Prof, yang pastinya mungkin tema sebegini ada cabaran, ada kekangannya. Boleh Prof huraikan sedikit? Okey. Bagi tujuan visibility atau ketampakan, setiap ahli akademik perlu dikenali melalui bidang kepakaran masing-masing. Melalui pengalaman saya,
bidang kepakaran saya adalah berlandaskan tesis PhD saya pada 10 tahun yang lepas, yang mana saya mengambil kira aspek kelestarian, sektor awam dan juga tadbir urus. Okay. Tetapi selepas tahun 2013, bidang penyelidikan saya berkembang. Dia merangkumi aspek pelaporan anti rasuah, pelaporan maklumat integriti, pelaporan penipuan, pencegahan penipuan, dan juga sekarang saya dan rakan-rakan yang lain tengah menjalankan aktiviti penyelidikan pelaporan etika nilai. Ya. Jadi semua ini sebenarnya terdorong daripada penglibatan saya sebagai ahli bersekutu Institut Penyelidikan Perakaunan di Universiti Teknologi Mara, salah satu daripada pusat penyelidikan tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Jadi semua ahli penyelidik mesti menjalankan bidang penyelidikan berkisarkan financial criminology. Ya. Itu antara penyelidikan yang telah dibuat oleh Profesor Doktor. Namun kita nak tahu juga dari segi stigma tu, Wan Alif. Ya, betul. Apabila seorang wanita ini mungkin lebih berjaya daripada golongan lelaki, pernah tak Profesor mengalami satu situasi di mana mereka mempersoalkan kebolehpercayaan dan kredibiliti seorang wanita, iaitu Profesor, dalam mara ke depan dalam bidang akademik ini, Doktor? Mengenai soal itu, buat masa sekarang saya amat bersyukur kerana stigma berkenaan rasanya tidak wujud di Malaysia. Kita di Malaysia menilai kredibiliti seseorang berdasarkan hasil penyelidikan. Ya. Sekiranya kita sebagai ahli penyelidik melakukan proses penyelidikan yang beretika, bersistematik, tiada isu yang akan timbul. Justru itu, aspek ini perlu ditekankan daripada penulisan cadangan penyelidikan, penulisan, pengumpulan data, pelaporan, dapatan kajian dan juga pelaporan hasil kajian. Kita perlu mematuhi etika penyelidikan. Mematuhi etika penyelidikan, ya, betul. dan saya kira bagi golongan wanita khususnya di luar sana, pastinya mereka juga ingin berjaya seperti Profesor. Namun antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah persediaan dari aspek ilmu pengetahuan yang Walif, dari segi kemahiran, dari segi pengalaman bekerja. Jadi semua itu antara tips dan Masa juga, Gas. Kan, masa juga. Masa juga penting. Kita akan tanya terus kepada Profesor pada pagi ini. Ya. Untuk anda jangan ke mana-mana, pagi Jumaat Sejahtera Asia. Kembali bersama saya di Sejahtera Asia. Saya seperti biasa Wan Alif dan juga Ghazali Zawawi. Sian Gaz, dia kurang sihat sedikit. Tak apa. Yang penting tapi semangat dia masih ada. Itu saya kagum dengan dia. Idola saya ni. Okey, kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Corina, di mana hari itu Nia bersama kita untuk berkata tentang perjuangan ataupun semangat wanita tu dalam bidang penyelidikan. Dan Doktor, pada bulan Februari 2021, Penasihat Khas Kesihatan Awam kepada Perdana Menteri iaitu Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud berkata bahawa peluang dan ruang yang cukup terutamanya dalam bidang sains perlu diberikan kepada wanita untuk menonjolkan diri mereka ini dalam kebanyakan penyertaan wanita dalam bidang sains di Malaysia. Dan ini dilihat kurang berada di hadapan. Pelibatan wanita ini kurang berada di hadapan. Bagi Profesor Doktor sendiri, adakah ruang dan peluang ini masih ada ataupun masih memadai sekarang? Terima kasih atas soalan itu. Pada pendapat saya, ruang dan peluang bagi penglibatan wanita di dalam bidang sains adalah sentiasa terbuka. Ya. Sebagai contohnya di universiti saya, hebahan mengenai tawaran geran penyelidikan akan dikeluarkan
dari semasa ke semasa. Ya. Sebagai contohnya dalam minggu lepas baru sahaja diadakan webinar L'Oreal UNESCO for Women in Science Award. Ya. Jadi ini menunjukkan peluang untuk para wanita berkecimpung di dalam penyelidikan sains sentiasa terbuka. Ya. Cuma pada pendapat saya, penyelidik utama dalam bidang sains ini perlu diketengahkan lebih meluas, ya, supaya ianya dapat memberikan impak, inspirasi dan juga motivasi kepada persekitaran, ya, supaya stigma mengenai kebolehpercayaan terhadap kredibiliti wanita boleh ditangkis. Dan bila bercakap mengenai peranan wanita untuk mereka terus mara ke hadapan, terutamanya dalam bidang akademik dan pendidikan seperti profesor, mereka juga perlu tahu antara persediaan yang perlu mereka lakukan baik dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengalaman bekerja sebelum mereka boleh membuat keputusan untuk memulakan karier dalam bidang akademik tertinggi seperti profesor sendiri. Jadi apa antara persediaan yang perlu mereka letak dalam mindset mereka, Prof? Okey. Saya memberi pendapat daripada perspektif sebagai seorang ahli akademik. Ya. Kebanyakan universiti IPTA awam sekarang ni menetapkan ketetapan untuk pemohon yang hendak memohon bekerja di universiti mempunyai kelayakan PhD dan menerbitkan sekurang-kurangnya 2 artikel di dalam jurnal di pengkalan data Scopus ataupun indeks yang lain. Ya. Dan sekiranya pensyarah muda ni sudah diterima masuk di universiti, ada baiknya mereka memulakan career plan. Ya, sebab apabila mereka diterima masuk sebagai pensyarah kanan, ya, mereka perlu mensasarkan target bila hendak memohon ke jawatan Profesor Madya ataupun Profesor penuh. Semua ini memerlukan perancangan yang sistematik. Ya. Dan ada pada itu juga, ya, para pendidik perlu mengekalkan nilai-nilai etika di dalam rutin seharian. Ya. Di UiTM sendiri, kami perlu mematuhi sistem IDART, IDART, iaitu ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Ilmu, disiplin, amanah, rajin dan bertanggungjawab. IDART. Ya. Dan juga kita mesti mempunyai semangat untuk memperbaiki diri sendiri. Mempunyai semangat untuk menambah nilai. Betul. Bukan sahaja kepada diri sendiri, tapi juga kepada rakan sekerja, universiti dan juga masyarakat. Itu persiapan yang perlu mereka lakukan sebelum masuk ke dalam bidang penyelidikan dan akademik dan menjadi berjaya seperti profesor. Namun apabila kita tanya wanita di luar sana, Wan Alif, ada di antara mereka yang takut dengan perkahwinan. Maksudnya mereka melihat cabaran perkahwinan ini sangat besar sehingga mengekang mereka perjalanan hidup mereka untuk menjadi seorang yang lebih berjaya bukan sahaja dalam bidang akademik dan sebagainya. Jadi melihat kepada pengamatan doktor, bagaimana doktor percaya bahawa apa sahaja situasi yang mereka hadapi, mereka boleh berjaya sebenarnya? Ya, boleh berjaya. Tiada restriction ataupun boundary yang mengatakan wanita yang berkeluarga tidak boleh berjaya. Betul. Saya sendiri mempunyai 3 orang anak yang growing up. Tetapi support system adalah penting. Ya. Betul. Saya bersyukur kerana mempunyai husband yang menyokong penuh karier saya. Itu penting, ekosistem kita. Bukan sahaja dari segi persekitaran di tempat kerja, tetapi di rumah. Di rumah juga penting. Itu amat penting. Support system, Mualif. Support system, betul. Galakan, dorongan daripada keluarga. Namun jika support system, galakan itu sahaja saya kira tidak memadai. Antara usaha lain yang mungkin boleh dipertimbangkan oleh pihak berkuasa mungkin supaya dapat memupuk penglibatan wanita dalam bidang sains, penyelidikan dan teknikal, Prof. Okey. Selain daripada perseverance dan jati diri, ya, memang kita hargai usaha yang dibuat oleh pihak berkuasa. Ya, di Sarawak ni kita dapati Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, wanita, keluarga dan pembangunan kanak-kanak sangat aktif memberi pengiktirafan
kepada golongan wanita, terutamanya dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya, pada tahun lepas, sempena Hari Wanita Sedunia, Negeri Sarawak, Kementerian telah memberi anugerah kepada wanita yang berjaya dalam bidang digital. Ya, betul. Tahun sebelumnya, anugerah diberikan kepada wanita di dalam bidang safety dan security. Jadi usaha seperti ini perlu diwarkan, perlu diperluaskan, dipertingkatkan dan juga boleh diikuti oleh agensi lain. Ya. Selain daripada itu, usaha pihak universiti sendiri, ya, contohnya yang dibuat oleh Pusat Penyelidikan Wanita, ya, di UKM, ya, iaitu Tun Fatimah Hashim telah membuat kompilasi buku mengenai kejayaan tokoh-tokoh universiti, tokoh-tokoh wanita di UKM. Secara tidak langsung, usaha seumpama ini boleh memupuk, boleh menyuntik semangat kepada wanita-wanita untuk berusaha. Tetapi sebenarnya, saya nak tambah lagi lah, that is not the main thing. Betul. Semuanya mesti daripada hati nurani kita Betul. sendiri Saya yang setuju. ingin berjaya, ingin menyumbang semula dan sebagainya. It comes from ourselves. Bukan anugerah semata-mata Bukan, yang bukan. kita kejar. Ianya perlu ada niat dan juga keikhlasan hati kita untuk kita berjaya. Dan kita boleh juga menepis stigma seperti yang dicakap Gas tadi dan juga Prof. Wanita tu pendek cerita bukan hanya di dapur saja. Betul. Tetapi ianya boleh berada di barisan hadapan Contoh kita. adalah buktinya. Ya, betul. Okey, terima kasih diucapkan Terima kasih kepada banyak-banyak. Profesor Dr. Prin Yusuf kerana sudi bersama dengan kita di Sejahtera Asia pada hari ini membincangkan topik berkaitan dengan wanita dalam bidang penyelidikan yang harus kita memperkasakan lagi mereka agar mereka tidak ketinggalan dan seiring berjaya bersama dengan kita kaum Adam ini. Dan kalau kita lihat antara golongan wanita kini yang anak tempatan Sarawak yang kian menempa nama, kita ada Francisca Luho, kita ada Pandelela Rino Olimpik. Selepas ini kami bawakan perkembangan kepada anda. Tak cukup itu, dalam bidang penyelidikan juga kita pernah menemu bual Profesor Dr. Ida Badiou Zaman. Ada banyak sebenarnya golongan wanita yang menjadi pemecah stigma dan dominan sekarang ini, dan itu antara perkara yang harus kita banggakan supaya kejayaan ini seiring dengan kaum lelaki dan apa yang paling penting menyumbang kepada pembangunan modal insan negara. Selepas ini, blok yang ketiga kami bawakan utama yang perlu untuk menjadi fokus anda sepanjang hari ini. Apa kata kita berehat dulu, jumpa selepas ini. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia pagi Jumaat ini. Pastikan anda terus setia bersama kami sehingga jam 8.30 pagi. Bersiaran langsung di TVS, saluran 1 di 2 Astro dan MyTV. Juga sekiranya anda terlepas siaran langsung kami pada hari ini ataupun siaran sebelum ini, jangan risau. Boleh cari sahaja kami di YouTube. Search sahaja Sejahtera Asia, lepas tu TVS. Lepas tu ada satu lagi tips sebenarnya Walif. Dekat Facebook kan, Facebook Live kan. Facebook Live tu anda share. Lepas tu anda boleh simpan, parking kejap. Tengah hari nanti ke petang nanti boleh tengok. Boleh tengok. Sekiranya tidak berkesempatan nak tengok pagi ni kan. Macam yang episod sebelum ini saya tengok yang ada patung kaktus tu. Saya simpan episod tu. Saya share, saya simpan kejap. Lepas tu tengah hari saya tengok balik dia melatah, guys. Tak tahu. Itu semuanya stigma. Itu yang kita nak tepis. Okey. Demo, dia cakap demo melatah sikit. Tak ada demo-demonya. Dia kena ada kejutan penerbit. Okey. Apa kata kita bawakan antara tumpuan utama yang perlu menjadi fokus kita pada pagi Jumaat ini. Saya rasa sebelum kita nak mulakan dengan bidang sukan, yang mana kata Lee Zijia semalam, Mona Alif, walaupun kalah, it is not the end of the world. It's a long journey for me, tapi saya akan terus cuba dan cuba lagi. Itu Olimpik Tokyo 2020. Namun yang menjadi perbualan hangat masyarakat Malaysia semalam adalah mengenai sidang mesyuarat khas Parlimen. Wan Alif akan bawakan cerita itu kepada anda. Yang panas, isu panas yang dibincangkan oleh warganet, oleh media sosial, iaitu agung duka cita kenyataan pembatalan ordinal darurat tanpa berkenan.
ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Haryatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan kerajaan berhubung pembatalan ordinar darurat di Parlimen, sedangkan perkara itu belum mendapat perkenan Seri Paduka Baginda lagi. Dan melalui pengumuman daripada Istana Negara dalam kenyataan di laman Facebook rasminya berkata, Seri Paduka Baginda menegaskan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Tengahudin Hassan di Parlimen pada 26 Julai lepas yang tidak tepat dan telah mengelirukan Ahli Dewan Rakyat. Juga Seri Paduka Baginda turut menzahirkan rasa amat duka cita dengan apa yang diperkenankan dan dititahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tengahudin bin Hassan selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ya, sebenarnya tu panas Marik Gas. Memang kecoh dalam media sosial, platform media sosial sama ada di stesen-stesen TV dan juga radio mengatakan Agong ini yang di-Pertuan Agong kita marahlah. Kira kata orang tadi si berpuas hati ataupun agak duka cita dengan apa yang dilakukan. Dan yang dilakukan ini yang secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah serta mengelirukan di Parlimen bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung dalam rukun negara, malah ia telah membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda selaku Ketua Utama Negara seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Ya guys, dan itu yang apa kata orang yang panas malam lah. Kita harapkan yang terbaik ya, lah. Betul. Kita doakan agar semuanya ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan dipermudahkan segala urusannya. InsyaAllah itu yang kita nak. Dan gas, kita berbalik daripada topik apabila duka cita daripada yang di-Pertuan Agong kita. Lewat petang semalam, kira-kira dalam jam 6 tak silap saya, 6 petang macam tu, ada satu kenyataan media daripada pejabat Perdana Menteri yang dikeluarkan semalam yang tajuknya berkata seperti ini, tindakan pembatalan ordinar darurat teratur. Itu yang dikatakan. Dalam kenyataan itu lagi, kerajaan sentiasa menjunjung tintah pandangan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu seperti mana dizahirkan susulan perbincangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan pada 16 Jun 2021. Dan dalam kenyataan itu juga, ia menekankan bahawa darurat tidak perlu disambung selepas 1 Ogos 2021 dan perlu Parlimen bersidang secepat mungkin. Dan dalam kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri juga, pada akhir kenyataannya iaitu kerajaan berpandangan semua tindakan yang diambil ini adalah teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan. Dan Perdana Menteri menekankan bahawa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab beliau adalah penting untuk beliau bertindak mengikut lunas-lunas undang-undang, mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri juga menasihati rakyat supaya tidak mengeluarkan sesuatu yang boleh menimbulkan kemarahan ataupun sebagainya dan sentiasa bertenang. Dan beliau berkata juga insya-Allah isu ini akan diselesaikan dalam masa yang terdekat mengikuti lunas undang-undang dan perlembagaan, guys. Kita harap semuanya mudah jugalah. Kita doakan sebagai rakyat Malaysia, kita harap pemimpin-pemimpin kita yang telah pun dipilih ini mereka semuanya bijak-bijak belaka, insya-Allah dapat membantu dan mentadbir urus negara dalam keadaan yang damai. Dan kita sebagai masyarakat Malaysia, itulah peranan kita. Kita kekal tenang, kita berdoa agar ada hikmah di sebalik kekusutan ini. Betul. Mungkin ada hikmahnya. Kita kena percayalah. Pengumuman Ketua Pengarah Kesihatan mengenai Parlimen semalam, kalau Wan Alif ada bawakan pagi ini mungkin? Ya, memang ada, guys. Kecoh juga di Parlimen semalam. 56 kes positif COVID-19 dikesan di Parlimen. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mencadangkan tempoh persidangan ini, persidangan Dewan Rakyat ini bagi sidang musyawarah khas Parlimen dipendekkan susulan situasi COVID-19 di dalam negara. Ia dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah kehadiran secara fizikal perlu dikurangkan. Dan menurutnya juga semalam, guys, sebanyak 56 kes positif COVID-19 dikesan dalam saringan bermula 21 hingga 25 Julai lalu melibatkan 2,093 individu yang menghadiri dan terlibat dalam persidangan itu. Dan kata Dr. Nur Hisham juga, kes positif melibatkan 2 ahli Parlimen, 6 pegawai pengiring, 48 pegawai kerajaan. Ia
menjadikan kadar positif adalah 2.7%. Besar tu dah. Kita harap semuanya dalam keadaan baik dan kalau dapat tu memang SOP adalah tujuan utama kita. Bangun pagi memang SOP ikut. Walaupun berada di rumah kerana ia dah sebati dalam kehidupan kita sekarang, itu merupakan norma baru. Dan menurut Dr. Hisham juga semalam mengesan 4 kontak rapat yang turut disahkan positif. Itu merisaukan kita. Diharap semua yang bersidang yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinet yang lain dalam keadaan sihat sejahtera dan dilindungi daripada sebarang penyakit serta wabak COVID-19. Dan kita harapkan agar wabak ini tidak merebak ke tempat-tempat lain. Lebih-lebih lagi jika ia mengganggu gugat kepimpinan negara kita, kita mahu semuanya sentiasa berjalan dengan lancar. Baik, itu perkembangan dari politik. Kita berpindah ke sukan. Sukan, ya. Semalam pemain nombor 1 negara Lee Zijia malangnya gagal melangkah ke suku akhir Sukan Olimpik Tokyo 2020 selepas tewas kepada pemenang pingat emas Rio 2016 dari China Chen Long di pusingan kalah mati. Lee Zijia berjaya bermain dengan baik pada set pertama, Walif. Tapi itulah nasib tidak menyebelahi negara kita apabila tewas pada set kedua dan set penentuan. Namun kita rakyat Malaysia sangat berbangga dengan pencapaian atlet kelahiran Alostar ini dan berharap agar beliau terus berusaha menghadiahkan pingat buat negara pada masa akan datang. Ingat kita punya budaya, janganlah menang dipuji, kalah dikeji, jangan. Kalau kalah tu kita still berikan sokongan kepada walaupun mereka. Usia dia baru 23 tahun tu. Masih muda. Lama pula tu. Bukan semua boleh sampai ke tahap ini, betul tak, Gas? Jauh lagi dia punya perjalanan tu kan. Itu adalah solo single badminton. Seterusnya gandingan beregu negara. Aaron Chia dan Soh Woo Yik melakar sejarah tersendiri apabila mara ke separuh akhir acara badminton beregu lelaki Sukan Olimpik Tokyo 2020 setelah menewaskan beregu nombor 1 dunia dari Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Berdasarkan undian, Aaron dan Woo Yik dijadualkan untuk berdepan beregu ranking ke-6 dunia dari China Lee Junhui dan Liu Yuchen. Apapun kita harapkan ada perkembangan positif untuk sukan badminton negara. InsyaAllah mereka akan hadiahkan pingat buat negara. Sekaligus kita boleh dengarlah lagu Negaraku Berkumandang di Olimpik Tokyo 2020. InsyaAllah. Salam all the best, break a leg daripada kami, Pasukan Sejahtera Asia kepada anda. InsyaAllah kita mampu mencipta sejarah untuk Sukan Olimpik Tokyo 2020 kali ini. Jumaat ni, betul tak, Gas? Kan. Daibi, sebelum kita menghentikan perkembangan pada blok yang ketiga ini, kita bawakan kepada anda status terkini COVID-19 di Malaysia secara ringkas terlebih dahulu. Kes sembuh adalah sebanyak 12,930, manakala kes baharu positif adalah 17,170 kes dengan kes kematian yang dicatatkan semalam adalah 174 kes. Dan ini menjadikan jumlah kes kematian di Malaysia setakat ini adalah 8,725 kes. Dan kalau kita lihat di skrin sekarang ini, Selangor menjadi negeri yang tertinggi mencatat kes baharu positif COVID-19 dengan 7,163 kes. Kalau Kedah, kalau kita lihat tinggi juga. Kuala Lumpur tinggi 2,138 kes. Seterusnya Johor dan di sebelah Borneo, Sarawak pun saya dengar semalam Kuching mencatatkan kes yang tertinggi. Betul? Ya, betul. Di mana Sarawak semalam merekodkan 582 kes, Gas. Kes untuk positif baru COVID-19 ini, dan ini menjadikan jumlah kumulatif untuk kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 75,793 kes. Daerah Kuching seperti mana yang kita maklum tadi kekal merekodkan kes tertinggi dengan 311 kes, diikuti Simunjan 73, Serian 51, Bauk 50 dan Sibu 26 kes. Daripada jumlah kes harian tersebut, 14 adalah bergejala, manakala 406 tidak bergejala, termasuk lagi 13 kes import saringan terhadap individu yang baru pulang dan masuk dari negeri-negeri di Malaysia. Dan semalam kes sembuh setakat semalam iaitu 69,961. Semalam tiada kes kematian, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari-hari saya ada kes kematian lah. Dan kes kematian kekal merekodkan 459 kes setakat semalam. 5 kluster baru direkodkan, 5 kluster tamat dan juga 78 jumlah kluster masih aktif, Gas. Diharap kita masih
dalam keadaan tingkatkan kawalan ke diri, patuhi segala SOP, pastikan anda lindung diri, lindung semua yang pastinya untuk kesejahteraan dan juga kesihatan kita bersama. Dan selepas ini kita akan ada, bersama dengan siapa Wan Alif? Kita akan ada bersama tajuk dengan Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti Dewan Bandar Kuching Utara Encik Ruzaimir Malik dalam tajuk tajuk dia Hari Bandaraya Kuching 2021. Best ni. Dan untuk tahu perkembangannya ataupun perbincangan yang lebih meriah, jangan ke mana-mana, stay tune bersama kami di Sejahtera Asia kembali selepas ini. Terima kasih kerana tetap setia bersama kami di Sejahtera Asia. Jika tadi kita berkelakar, kata orang Sarawak, berkelakar tentang stigma wanita dalam bidang penyelidikan. Tetapi kali ini kita berada di Kuching. Kenapa best Kuching tu? Kita nak apa yang best ya Wan Alif? Banyak nak best Mau dikira ke tangan si cukup. Untuk bulan Ogos tu? Untuk bulan Ogos ni kita akan menyambut Hari Bandaraya Kuching 2021. Seperti maklum, Kuching merupakan ibu kota Sarawak yang ketiga. Diasaskan oleh Wakil Brunei Pangeran Indra Mahkota pada tahun 1927. Dan sebelum penubuhan Kuching, Santubong merupakan ibu kota Sarawak. Diasaskan oleh Sultan Pangeran Tengah pada tahun 1599. Dan Lidah Tanah diasaskan oleh Datuk Petinggi Ali pada tahun 1820. Kini, Pentadbiran Kuching dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu di bawah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Dan untuk membicarakan Hari Bandaraya Kuching 2021 ini, kita bersama dengan tetamu kita, Encik Ruzaimir Malik, Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan. So itu segak. Tadi sempatnya berseluruh dengan kita. Nyetek nak pakai baju Melayu. Takut orang rumah kan? Takut orang rumah tanya nak pergi sini. Maklum hari Jumaat. Betul. Tahu melencong pergi Masjid Islam lah. Takut suspek. Guru kita pagi itu, tuan. Okey, tuan. Sebelum kita nak kelakar lebih lanjut, boleh tuan kongsikan bagaimana sambutan Hari Bandaraya Kuching 2021 itu untuk yang diadakan kali ke-33 untuk tahun tu. Sebab tahun tu kan kita masih dalam pandemik. Macam ni cerita di sebalik tu. Okey, insya-Allah tuan. Jadi pada tahun ini merupakan ulang tahun ke-33 Hari Bandaraya Kuching. Dan seperti juga pada tahun-tahun lepas, perayaannya akan dimulakan dengan majlis memperingati Hari Bandaraya ataupun Kuching City Commemoration Day yang akan dilangsungkan pada 1 Ogos Ahad ini. Dan alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi sudah 33 tahun Kuching mendapat status bandaraya. Dan insya-Allah sebagai pematuhan kepada SOP iaitu norma kehidupan kita sekarang inilah kita akan mengadakannya secara hybrid iaitu di mana sebahagian besar daripada contohnya persembahan dan susunan acara telah dibuat pre-recording ataupun pre-shooting dan bagi menghadkan bilangan yang terlibat dalam majlis. Jadi secara fizikalnya pada majlis tersebut memang tidak lebih daripada 100 orang sebab itu adalah merupakan ketetapan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak yang akan hadir di Dewan Satapan Dewan Undangan Negeri pada hari Ahad. Namun kehadiran sebenar adalah lebih dari itu sebab kita akan mengatur ataupun menguruskan kehadiran secara virtual ataupun secara maya menggunakan platform Zoom. Dan ini akan dihadiri oleh
komuniti kita, seperti khasnya kejiranan mesra, jawatankuasa kejiranan mesra DBKU dan juga pegawai-pegawai DBKU yang tidak berkesempatan untuk hadir sebab kuota. So mereka akan hadir melalui platform Zoom. Itu yang kita katakan secara hybrid. Betul. Seberapa bilangan dapat hadir secara fizikal, lepas tu ada juga secara maya. Ya, betul. Tema bagi Hari Bandar Kuching yang ke-33 ini ialah transformasi digital ke arah membentuk Bandaraya Kuching Pintar. Antara objektif dan harapan untuk sambutan kali ini. Baik, ini adalah selaras dengan strategi Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu fokus utama ataupun di antara fokus utama strategi Kerajaan Negeri Sarawak adalah ekonomi digital. Maka itu kita di DBKU pun mengetengahkan isu digital ini dan ianya dipilih menjadi tema. Oleh itulah kita akan melaksanakan beberapa program yang akan memangkinkan ataupun membantu bagi memberi kesedaran dan juga memberi ruang kepada warga Bandaraya untuk adanya keterlibatan mereka dalam penggunaan digital. Jadi ini kita harap akan mendorong kepada pembangunan dari segi fizikal, sosial dan juga ekonomi. Kita nak tarik minat penonton kita untuk sama-sama terlibat dalam sambutan ini. Tapi sebelum itu kita nak tanya juga mengenai konsep ataupun tema. Apa yang menjadi kelainan pada tahun ini berbanding pada sambutan sebelum ini? Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, untuk perayaan Hari Bandaraya, kita ada sambutan selama hampir 2 bulan. Kita gelar Pesta Kuching. So every year, setiap tahun kita tanpa gagal mengadakan. So kita isikan pengisian dengan beberapa acara. Dan apa yang uniknya di sini, saya rasa semua acara yang kita ketengahkan ada mempunyai elemen digital. Pertama sekali, contohlah acara-acara pertandingan poster ataupun acara-acara bengkel yang kita adakan. Kita akan adakan secara online. Dan juga kita juga ada acara ikonik semasa Pesta Kuching, iaitu Bandaraya-Ku Berselawat. Dan pada tahun ini juga seperti tahun lepas, sebab tahun lepas kita telah mula masuk ke dalam pandemik, era pandemik. So this year kita juga akan mengadakan secara virtual. Dan begitu juga acara-acara lain yang pertama sekali, contohnya untuk pertandingan. So pendaftaran kita tak ada lagi pendaftaran menggunakan borang, isi borang apa, semuanya akan diadakan secara online. So kita ada website yang dipanggil dbku.events. So jika ada acara yang kita nak adakan, warga Bandaraya bolehlah menyertai melalui mendaftarkan diri ke dalam website tersebut. Dan ini kita lihat manfaat digital platform ni selaras dengan apa yang kita mahukan sekarang jika dulu kita nanggap sebelum pandemik COVID-19 tu meriahnya bukan main lagi. Tapi kali itu saya yakin dan percaya DBKU telah laksanakan ataupun rancang yang terbaik khas untuk kita di bumi Kenyalang ini. Dan menarik lagi tentang Hari Bandaraya Kuching 2021 untuk kita kupaskan selepas ini. Dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Transformasi digital ke arah membentuk Bandaraya Kuching Pintar. Itu tema sambutan Hari Bandaraya Kuching kali yang ke-33 tahun 2021 pada tahun ini, guys. Wow, meriah. Dan walaupun dalam pandemik COVID-19, kita masih lagi semangat dan juga tidak melupakan perayaan penting seperti ini khas untuk warga negara kita, terutamanya yang duduk di luar daripada Sarawak lah, mesti rindu dengan Sarawak. Betul. So itu adalah platformnya. Jadi Tuan, sebagai seorang yang bertanggungjawab memastikan kelancaran program kita Hari Bandaraya Kuching yang kali ke-33 ini, dan mungkin ada pelbagai program-program menarik ataupun kelainan program yang telah pun disusun atur ataupun dirancang bagi memastikan kemeriahan walaupun sambutan ini masih berada dalam pandemik COVID-19 ini. Okey, terima kasih kepada soalan itulah. Jadi seperti saya nyatakan tadi, memang saban tahun kita akan mengatur beberapa
acara dan semestinya tujuan kita mengadakan acara-acara ini adalah untuk mendapatkan penglibatan Ya, betul. warga bandaraya itu sendiri. Dan apa yang unik tadi seperti katakan, setiap program itu mempunyai elemen digital bagi mendukung tema kita pada tahun ini, iaitu digital transformation towards a smart city. Baik antara program-program ataupun acara-acara yang akan diadakan seperti pembelajaran matematik online. Yang ini sasaran dia adalah pelajar. So dia certain lapisan warga bandar yang kita sasarkan. Juga kita akan mengadakan pertandingan lanskap. Jadi apa yang uniknya pertandingan lanskap ini, ianya akan dianjurkan oleh warga komuniti. Maksudnya Jawatankuasa Kejohanan Mesra di BKU akan dipilih dan mereka akan menganjurkan pertandingan lanskap antara penduduk di kawasan mereka. So beberapa KJM akan menganjurkan pertandingan ini. Selain daripada itu, pada bulan Ogos juga memandangkan ianya jatuh Ma'al Hijrah pada bulan Ogos, kita akan mengadakan Karnival Ma'al Hijrah. Jadi dalam Karnival Ma'al Hijrah ini kita akan mengadakan beberapa acara seperti bengkel ataupun pertandingan menulis khat. Jadi menulis khat ni memang kita tak dapatlah nak mengumpul orang, tapi kita akan buat secara online. Sama juga pertandingan azan, pertandingan berkasidah dan sebagainya. So mereka akan buat syuting di sendiri dan submit video. So kita train warga bandar kita untuk mendalami digital tips ni, digital tricks dan sebagainya. Dan apa yang menarik juga, kita ada satu acara yang saya yakin memang akan mendapat sambutan hangat, iaitu Mobile Legend Kuching City Cup. Dewan memang definitely lah. Gas mesti masuk nanti. Masuk boleh. InsyaAllah. Masih dibuka. Tidak masalah. Tapi apa yang menarik Mobile Legend ni, disebabkan SOP, of course kita tak dapat nak mengumpul orang. So memang kalau gamers ni dia tahulah, dia duduk rumah aja. So tapi dia akan merentap di medan maya, in the virtual world, kata orang tu. That is the point lah. So juga kita saban tahun kita mengadakan Seoul Trail Run, sama juga, iaitu berlari. Tapi of course seperti trend terkini, orang nak buat running ke apa, dia akan lari seorang-seorang dan cuma dia akan post dia punya achievement and to achieve berapa kilometer lah. Itulah antara beberapa events yang kita telah rancang, dan yang penting bagi kami di sini adalah inklusiviti warga bandaraya. Betul. So kita nak makin ramai lagi baguslah, makin meriah, insya-Allah. Lagi meriah. Tapi kita asyik boleh berumuk tak nak. Tapi apa-apa pun yang dirancang, program-program menarik yang diawalkan oleh timbalan pengarah kita pada hari itu macam ni. Terutamanya warga bandaraya kita nak join benda tu. Alright. Penglibatan ataupun bagi menyertai acara tersebut, di BKU kita ada satu laman sesawang, kita panggil. You just type dalam Google dbku.events, events, and then ia akan membawa tuan-tuan dan puan-puan ke website kita, di mana setiap acara, setiap program akan diuploadkan dalam website tersebut. So klik aja mana-mana acara yang diminati dengan ada poster-poster dia, dan melalui klik itu akan pergi kepada detail terhadap acara, dan juga boleh mendaftar secara online. So tak ada lagi printing borang, tulis, jimat lagi nak hantar, panggil Grab nak hantar ke pejabat, tak ada. Semuanya online. Mudah sebenarnya. Dan ini kita panggil sebagai blessing in disguise. Yes. Di Corok mana sekalipun anda berada, ini masanya untuk kita sama-sama meriahkan sambutan Bandar Kuching pada kali ini. Namun harapan Encik Reza ada untuk Kuching pada tahun ini dan tahun-tahun akan datang, harapan tahun. Okey, insyaAllah kami di DBKU sentiasa berdoa dan sentiasa berusaha agar Bandar Kuching ni maju dan terus maju. Walaupun kemajuan yang kita hendak bukanlah setakat kemajuan dari segi fizikal, iaitu terbinanya bangunan-bangunan yang indah, infrastruktur yang efisien, taman-taman untuk kita beriadah, juga sosial dan juga ataupun kemajuan ekonomi. Bukan setakat tu, tapi kita nak juga dari segi kepuasan hati warga bandaraya. Setiap warga bandaraya kita tak nak ada yang ketinggalan, dan kita nak mereka mempunyai
for us di BKU to provide quality living yang sangat tinggi yang akan memenuhi cita rasa ataupun aspirasi setiap warga bandar kita. That is our tujuan kita lah, insya-Allah. Gas, nampaknya semangat Timbalan Pengarah kita berkongsikan hari ini. Tetapi sebelum kita nak tutup pembicaraan kita, bicara kita pada pagi ini, pembicaraan pula bicara kita pada pagi ini, seperti biasalah ada pantun, Gas, khas untuk DBKU. COVID bukan halangan Hari Bandaraya Kuching. Tonton Sejahtera Asia tak boleh miss walau sebentar. Hari Bandaraya Kuching kekal ada everything. Transformasi digital ke arah membentuk Bandaraya Kuching Pintar. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Ruzaimi Malik, Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Hari Bandaraya kita yang akan disambut pada Hatuk gemilang walaupun dalam pandemik COVID-19. Dan Gas, di situ aja pertemuan kita untuk Sejahtera Asia. Esok ada lagi, sehari-hari ada 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Dan saya Wan Alif. Saya Ghazali Zawawi. Hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Hari Jumaat.